بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini pada malam ini kita dipertemukan lagi untuk sesi pembelajaran kelas asas tajwid secara online, insya-Allah bersama-sama dengan saya Ustaz Muhammad Aizat. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pembelajaran lepas. Okay. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersama-sama mempelajari tajuk yang baru, iaitu pelajaran idgham bi gunnah serta idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Baik. Untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah malam ini kita menyambung kelas pada minggu lepas
Macam mana minggu lepas punya kelas? Okey, tajuk izhar halki dan aktiviti-aktiviti yang Ustaz aktiviti yang Ustaz suruh cari hukum tajwid dalam surah Al-Alaq, hukum izhar. InsyaAllah saya harapkan semua ramai yang jumpalah contoh-contoh dia. Okey. Walaupun mungkin ada yang jumpa banyak, ada yang jumpa sikit, tapi tidak ada masalah sebab asalkan kita jumpa, insya-Allah maknanya kita fahamlah, kita faham hukum tersebut. Walaupun mungkin tak jumpa semua kan, tetapi asal kita jumpa okeylah tu. Maknanya kita dah faham tentang konsep hukum izhar halki, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak sambung kelas kita, iaitu kelas tajwid kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersama-sama di situ akan belajar satu lagi tajuk yang baru, iaitu tajuk idgham. Tajuk idgham. Okey. Hukum idgham dalam tajwid dia ada dua. Dalam hukum nun mati dia ada dua. Satu idgham bi gunnah dan satu lagi adalah idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah serta idgham bila gunnah. So ada dua lah. Jadi malam ni insyaAllah kita akan cuba kita akan cuba pergi kepada dua-dua hukum idgham ni, insyaAllah kalau kita sempat lah. Kita akan belajar bagaimana kita nak membaca hukum idgham bi gunnah serta idgham bila gunnah. Okey. Baik, sebelum tu kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya harap semua sihat dan kita sama-sama dapat meneruskan kelas kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, selamat datang semua. Siapa yang mungkin baru join tu, untuk para pelajar kelas tajwid, asas tajwid hari Isnin, Ustaz Akmal, serta asas tajwid hari Sabtu, Ustaz Shuaib, Ustaz Zauzal, Ustaz Shuaib, insya-Allah. So alhamdulillah kita bertemu ni untuk kita belajar, teruskan pembelajaran kita yang tertangguh kerana PKPB. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita secara online. Tak ada masalah. Moga-moga kita diberikan kefahaman yang mendalam dalam kita hendak membaca Al-Quran, insyaAllah. Okay, baik, semua dah standby. Macam biasa kita tengok buku kita. Untuk buku tajwid, siapa yang ada yang bawa tu, yang bawa balik rumah tu, kita buka muka surat 12. Kita buka muka surat 12. Muka surat 12. Okey, dekat sebelah kiri ni. So ada tajuk idgham bi gunnah. Kita pergi dulu idgham bi gunnah. Hukum nun mati. Hukum nun mati dia ada dua idgham. Satu idgham bi gunnah, satu lagi idgham bila gunnah. Ada dua hukum, iaitu idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Bi gunnah tu apa Ustaz? Bila gunnah tu apa? Apa beza dia? Nanti kita akan belajar, insya-Allah, jangan risau. Okey, boleh? Semua dah standby? InsyaAllah. Baik, mari sama-sama kita pergi kepada yang pertama, bacaan idgham bi gunnah. Bacaan idgham bi gunnah. Okey. Macam biasa kita tengok dia punya huraian kat bawah tu. Kita tengok huraian kat bawah. Okey. Macam Ustaz sebut pada sesi lepas, saya kata ada dua perkara yang perlu kita tahu, ataupun dua perkara yang perlu kita kuasai dalam hukum tajwid ni adalah yang pertama sebab berlaku dan yang kedua cara bacaan. Boleh Yang pertama sebab berlaku dan yang kedua cara
bacaan. Dua perkara ni penting. Sebab untuk memahami apa sahaja hukum tajwid, kita kena faham dua benda ni sahaja. Dua benda ni dahulu. So asas kita nak faham apa sahaja hukum tajwid adalah kita kena faham dua benda ni. Yang pertama, sebab berlaku hukum tu, dan yang kedua, cara bacaan. Boleh cara bacaan. Okey, insya-Allah. Mari kita tengok. Huraian kat bawah tu dia ada ceritakan sebab berlaku dan yang kedua cara bacaan. Okey. Mari kita tengok. Okey, yang pertama, apabila nun mati atau tanwin, ni sebab berlaku sebab berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Apa huruf dia? Ya, nun, mim dan waw. Ya, nun, mim dan waw. Okey, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut ya, nun, mim dan waw, maka hukumnya ialah idgham bi gunnah. Ingat ada 4 huruf iaitu ya, nun, mim dan waw. Jumpa nun mati lepas dia ada huruf ya, nun, mim dan waw, ataupun ada huruf tanwin selepas dia ada ya, nun, mim dan waw, hukum bacaannya ialah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Salah satu lah, sama ada nun mati pun boleh, tanwin pun boleh, tak masalah. Okey, boleh? Itu sebab berlaku. Seterusnya yang kedua bawah tu cara bacaan. Cara bacaan idgham bi gunnah ialah dengan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya beserta dengung. Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya beserta dengung. Macam nak baca tu? Okey, begini. Macam saya sebut sebelum ni, kita kena kita tengok soalan yang apa nama tu, yang kita gunakan dalam bacaan izhar sebelum ni. Soalan. Okey, baik. Kita tengoklah izhar nun mati zakir yang ni. Bukan? Ni ada 3 soalan ni. Kita ambil balik soalan ni. And then kita nak tukar kepada idgham bi gunnah. Okey. So macam mana? Kita hanya guna saja kita punya soalan ni. Kita guna soalan ni, kita tukarkan sahaja dia punya apa nama tu, jawapan dia. Okay, yang pertama, apakah itu izhar? Izhar kita tukar kepada idgham bi gunnah. Apakah itu idgham bi gunnah? Kita tukar kepada, tadi izhar kita tukar kepada idgham lah. Boleh So idgham, apakah itu idgham bi gunnah? Idgham maksudnya apa? Memasukkan idgham bi dengan gunnah dengung. Idgham memasukkan bi dengan gunnah dengung. Memasukkan dengan dengung. Itu dia punya jawapannya. Baik, soalan kedua. Bila kita katakan idgham itu memasukkan, soalan kedua, apa yang nak dimasukkan tu? Nak masukkan apa? Kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan sebutan nun mati atau tanwin tersebut. Okay. So jadi soalan, apakah itu idgham bi gunnah? Idgham maksudnya memasukkan bi dengan gunnah dengung, memasukkan dengan dengung. So soalan yang kedua, apa yang kita nak masukkan tu? Apakah yang nak dimasukkan tu? Kita nak masukkan sebutan nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Okay. Soalan ketiga, bagaimana nak masukkan nun mati atau tanwin? Mesti nak masukkan? Okey. Dia ada 3 perkara kat sini. Ada 3 perkara untuk kita faham macam mana kita nak sebut ataupun nak masukkan nun mati ataupun
tanwin. Ada 3 perkara. Okey, yang pertama, step je, hilangkan sebutan nun mati atau tanwin. Kemudian sebut huruf selepasnya sedikit. Sebut sedikit huruf selepasnya gitu Sebut sedikit huruf selepasnya. Dan yang ketiga apa nama tu? Panjangkan bacaan. Kenapa kena panjangkan? Sebab ada dengung. Tiga perkara soalan ketiga tu, bagaimana nak masukkan nun mati atau tanwin? Cara dia yang pertama, hilangkan sebutan nun mati atau tanwin. Yang kedua, sebut sedikit huruf selepasnya. Dan yang ketiga, panjangkan bacaan dia, iaitu bacaan dengung. Okey, boleh dapat tak? Okey, nanti saya tunjukkan cara bacaan dia. Okey, ada 3 perkara. Pertama, hilangkan sebutan nun mati atau tanwin. Yang kedua, sebut sedikit huruf selepasnya. Dan yang ketiga, panjangkan bacaan. Kenapa panjang? Sebab ada dengung. Okey, baik. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Tengok buku kita. Gitu. Kita tengok contoh idgham bi gunnah. Contoh idgham bi gunnah. Contoh idgham bi gunnah. Kita tengok contoh yang pertama. Liman yasha. Itu contoh yang pertama. Okey, kita tengok step tadi yang pertama. Kita hilangkan sebutan nun. Step pertama, hilangkan sebutan nun dulu. Okey, kalau kat sini bunyi dia asal dia liman yasha'u. Liman, ada nun mati kan? Liman yasha'u. Step yang pertama dia kata apa situ? Kena hilangkan sebutan nun. Asal dia liman. So kalau kita hilangkan jadi apa? Jadi 5. Liman jadi 5. Okey, liman. Asal dia nun mati, liman. So dia jadi 5. Itu step yang pertama. Step pertama, kita hilangkan sebutan nun mati ataupun tanwin tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata apa tadi? Yang kedua, bunyikan sedikit huruf selepas dia. Bunyikan sedikit huruf selepas dia. Okey, bunyikan huruf selepas dia. Okey, huruf selepas nun tu huruf apa? Huruf ya. Okey, huruf ya. Jadi asal dia liman. Okey, asal dia liman. Tadi kan, mula first tadi liman. Lepas tu kita hilangkan nun jadi 5. Kita hilangkan nun jadi 5. Okey. Kemudian kita pergi kepada bunyikan sedikit huruf selepasnya, iaitu 5 jadi limai. Okey, boleh? Yang kedua tadi kan dia kata apa? Yang kedua dia kata kita bunyikan sedikit huruf selepas je. Limai, ya kan? So kita kena bunyikan sikit ya. Limai. Boleh? Okey. Baik, saya ulang balik step. Step yang pertama, asal dia, okey, bacaan yang pertama liman.
Itu dia punya asal bunyi dia, liman. Man ada nun mati kan. Okey, lepas tu tadi step yang pertama tu Ustaz kata tadi, step pertama hilangkan sebutan nun. Bila hilangkan sebutan nun, liman jadi lima. Okey, liman jadi lima. Kemudian bunyikan huruf selepas dia sedikit. Huruf selepas dia huruf apa? Huruf ya. Jadi bunyikan ya sikit, masukkan sikit ya. Limai, limai, limai. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi panjangkan sebab ada dengung. So liman yasha, liman yasha, liman yasha. Begitu. Panjangkan sikit. Liman yasha, liman yasha. Boleh? Tu 3 step tu kena ingat cara kita nak sebut dan membaca hukum idgham bi gunnah. Boleh? Okey, baik. Tengok yang kedua. Tengok yang kedua. Yauma idzin nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Okey. Okey, ikut step yang tadi, 3 step. Yang pertama, hilangkan sebutan nun ataupun tanwin. Okey, yauma idzin, ada tanwin kan, idzin. Kita hilangkan tanwin jadi yauma idzi. Yauma idzi. Yauma idzi. Hilangkan sebutan nun ataupun tanwin. Kemudian selepas tu bunyikan sedikit huruf selepas dia. Huruf selepas dia huruf apa? Huruf nun. Jadi kita bunyi balik nun. Yauma idzi jadi yauma idzin. Yauma idzin. Okey, bunyikan sedikit huruf selepas dia, huruf selepas dia nun, bunyikan balik nun. Yauma idzin. Okey. Step yang ketiga, panjangkan sebab ada dengung. Yauma idzin nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Begitu. Okey, boleh dapat tak cara bacaan dia? Boleh ke? Okey. Baik ya. Boleh? Okey, baik. Tengok huruf yang tengok contoh yang ketiga pula, yang kat bawah tu. Mimma lillah. Okey, bawah ni. Okey. Baik, tengok step, 3 step. Step pertama, hilangkan sebutan nun. Asal dia bunyi min. Asal dia bunyi min. Lepas tu kita hilangkan nun jadi mi. Bunyi dia mi sahaja. Okey. Yang pertama, hilangkan sebutan nun daripada min jadi mi. Kemudian yang kedua, bunyikan sedikit huruf selepas dia. Huruf selepas dia huruf apa? Huruf mim. Jadi mi jadi mim. Mim. Mim gitu. Kemudian yang ketiga, panjangkan sebab ada dengung. Mim malillah. Mim malil. Mim. Dia tak ada bunyi min dah. Jadi bunyi mimma lillah. Mimma lillah. Begitu. Okey, boleh? Okey, yang last kali, contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Okey. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Okey, baik. Pergi pada step pertama. Step pertama, hilangkan sebutan nun ataupun tanwin. Okey, tengok asal dia bunyi dia khairun. Khairun. So, kita hilangkan nun ataupun hilangkan sebutan nun ataupun mim. Khairun jadi khairu. 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 Ru je. Kemudian yang kedua, bunyikan sedikit huruf selepas dia. Huruf selepas dia huruf apa? Huruf waw. Khairun. Khairun. Bunyikan sedikit waw tu. Khairu. Kemudian yang ketiga, panjangkan sebab ada. Panjangkan sebab ada apa nama tu? Dengung. Panjangkan sebab ada apa? Ada dengung. Jadi khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Khairu wa abqa.
khairun wa abqa. Okey, boleh? Tu dia punya cara bacaan dia. Okey, boleh dapat tak? Boleh dapat tak cara bacaan dia? Okey, kalau dapat komen sikit bawah tu, dapat alhamdulillah faham. Kalau tak faham, boleh tanya balik ustaz Okey Okey, boleh ke insya-Allah? Okey, boleh ke? Okey, kalau boleh saya nak sambung dia punya ayat dia. Contoh ayat di bawah insya-Allah. Contoh ayat di bawah tu Ustaz akan baca dan sahabat-sahabat boleh follow sikit-sikit lah maksudnya boleh baca sekali dengan Ustaz, tak ada masalah. Okay, ayat pertama. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Okay, sekali lagi saya baca. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Begitu. Okey. Baik, dekat ayat tu, cuba tengok kat mana contoh ada hukum idgham kat situ. Okey. Ada pada kalimah liman yasha', lepas tu dia ada kalimah man yasha'. Ada dua kat situ. Nun mati bertemu dengan ya, dan yang kedua nun mati bertemu dengan ya juga. Nun mati bertemu dengan ya. Okey, boleh? Boleh dapat ke? Begitu cara bacaan dia. Kita pada ayat kedua. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Okay, sekali lagi saya baca. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Begitu. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Okey. Pada ayat ni dekat mana contoh idgham bi gunnah kat situ? Iaitu yang pertama tanwin bertemu dengan ya, wujuhun yaum, tanwin bertemu dengan ya. Dan yang kedua yauma idzin nadhirah, tanwin bertemu dengan nun. Tanwin bertemu dengan nun. Okey, so ada dua situ. Tanwin bertemu dengan ya, tanwin bertemu dengan nun. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Begitu bacaannya. Okey, baik. Ayat yang ketiga. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Okay, sekali saya baca. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Begitu. Pada ayat ni dekat mana hukum idgham bi gunnah pada kalimah mimma lillah sini. Kalau ada buku tu boleh tandakan, boleh note kan. Kalau ada buku tu boleh tandakan, gariskan kat bawah tu contoh idgham bi gunnah. Baik, ayat yang keempat wal akhiratu khairu wa abqa. Sekali lagi saya baca.
wal akhiratu khairu wa abqa. Baik, dekat ayat keempat ni kat mana hukum idgham bi gunnahnya? Ada pada khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Tanwin bertemu dengan waw. Cuba tandakan dekat situ. Baik. Boleh dapat ke? Boleh ke dapat? Alhamdulillah. Okey, faham InsyaAllah. So itu adalah cara bacaan ataupun kaedah membaca hukum idgham bi gunnah. Kita tengok kat situ. Okey. So ulang sekali, cara baca idgham bi gunnah. Yang pertama, apakah itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah maksudnya apa? Memasukkan dengan dengung. Idgham memasukkan bi dengan gunnah dengung. Yang kedua, apa yang kita masukkan tu? Kita masukkan sebutan nun mati ataupun tanwin. Dan yang ketiga, bagaimana masukkan nun mati atau tanwin? Ada 3 step. Yang pertama, hilangkan sebutan nun mati atau tanwin. Sebut sedikit huruf selepas dia. Dan yang ketiga, panjangkan bacaan. Sebab apa? Sebab ada dengung. Okey, boleh? Itu dia punya kaedah dia. Boleh? Boleh faham InsyaAllah? Okey. Kalau boleh faham, Ustaz nak pergi terus kepada hukum yang kedua, iaitu hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, iaitu dia punya pelajaran selepas je lah. Next idgham bila gunnah. Kita cuba habiskan satu lagi idgham ni. Idgham bila gunnah. Okey. Baik, mari kita tengok dia punya huraian je. Idgham bila gunnah di atas tu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, huruf apa? Lam dan ra, maka hukumnya ialah idgham bila gunnah. Okey, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun ra, hukumnya ialah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tadi bi gunnah, ini bila gunnah. Ini sebab berlaku. Sebab berlaku. Okay, yang kedua, cara bacaannya ialah dengan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Yang bi gunnah dengan dengung. Bila gunnah tanpa dengung. Baik. Jadi kaedah bacaan dia, mari kita tengok. Begini. Okay, Okey, kita pergi tadi bi gunnah ni idgham bila gunnah. Kita boleh gunakan soalan yang sama dekat sini, tak ada masalah. Okey. Yang pertama, kita gunakan soalan apakah itu idgham bi gunnah. Kita tukar jadi idgham bila gunnah. Tadi bi gunnah, ni bila gunnah. Apakah itu idgham bila gunnah? Idgham memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Memasukkan tanpa dengung. Okey, memasukkan bacaan tu tanpa dengung. Bi gunnah dengan dengung. Bila gunnah tak ada dengung. Okey, soalan yang kedua, apakah yang kita masukkan tu? Nak masukkan sebutan nun mati dan tanwin, sama je. Dan yang ketiga, bagaimana nak masukkan nun mati dan tanwin? Okey, step dia sama juga, ada 3, cuma ada sedikit perubahan pada bawah sekali tu. Okey, yang pertama, step dia hilangkan sebutan nun mati atau tanwin. Step yang kedua, sebut sedikit huruf selepas je. Dan step yang ketiga, ini bukan panjangkan, kita pendekkan. Pendekkan bacaan. Kenapa? Kerana tidak ada dengung. Itu je beza dia. Sebenarnya itu beza dia. Idgham bila gunnah, bacaan dia pendek sebab tidak ada dengung. Boleh? Dia punya step je sama je, ada 3 juga, tapi cara bacaan dia kita pendekkan
sahaja. Baik, kita tengok contoh dekat buku ni. Okey, mari kita tengok. Situ. Yang pertama, contoh ayat pertama ni, yubayyin lana. Okey, ingat balik dia punya step dia. Yang pertama, step dia adalah hilangkan sebutan nun. Okey, asal bunyi dia yubayyin tu asal dia, yubayyin. Jadi hilangkan sebutan nun dia yubayyi. Gitu. Kemudian bunyikan huruf selepas dia sikit. Huruf selepas dia huruf apa? Huruf lam. Huruf selepas dia adalah huruf lam. Jadi yubayyil. Bunyikan lam sikit. Yubayyil. Okey, lepas tu yang ketiga, apa dia? Kaedah dia tidak boleh panjang, pendek je. Yubayyil lana. Begitu. Okey, contoh yang kedua. Tawwabar rahima. Okey, tanwin bertemu dengan ra. Okey, macam mana bacaan dia? Ikut step tadi tu. Step yang pertama, hilangkan sebutan nun atau tanwin. Asalnya tawwaban. So hilangkan nun dia tawwaba. Lepas tu bunyikan huruf selepas dia huruf apa? Huruf ra. Tawwabar. Dan yang ketiga, pendekkan, tak boleh panjang. Tawwabar rahima. Begitu. Tawwabar rahima. Jangan baca panjang. Dia baca tawwabar rahima. Salah. Sebab dia bila gunnah tak ada dengung, so tak boleh panjang. Tawwabar rahima. Begitu. Baik, kita tengok dia punya contoh ayat dia. Ayat yang pertama. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Sekali lagi saya baca. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. Okey, boleh. Jadi dekat mana dia punya contoh idgham bila gunnah pada kalimah yubayyin lana. Okey, ayat yang kedua. La wajadullaha tawwabar rahima. Sekali saya baca. La wajadullaha tawwabar rahima. Okey, kat mana contoh baca idgham bila gunnah? Tawwabar rahima. Okey ya. Tawwabar rahima. Itu contoh dia, tanwin bertemu dengan ra. Boleh tandakan dekat buku masing-masing, insya-Allah. Okey. Baik, macam mana? Okey ke tak? Itu adalah kaedah cara bacaan dia
yang mana kita boleh ikut dan kita boleh pastikan bacaannya tu benar-benar betul dan tepat sebagaimana yang kita bacalah, insya-Allah. Okey. Okey. Boleh dapat Okay, insya-Allah. Jadi kalau tak faham boleh tanya. Okey, jadi baik, sebelum kita tamat, kita dah habis dua hukum, iaitu idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Okey. Okay. Jadi untuk aktiviti, kita buat aktiviti macam yang lepas kita buat, iaitu Ustaz nak minta sahabat-sahabat sekalian supaya kalau yang lepas kita buat cari hukum izhar dalam surah Al-Alaq. Okey, so sekarang ni Ustaz nak minta sahabat-sahabat sekalian kita buat aktiviti sikit, iaitu kita mencari hukum tajwid, hukum idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Okey. Yang ni kita buat kat rumah buat kat rumah. Ya, buat kat rumah ataupun lepas daripada kelas ni sahabat-sahabat sekalian boleh buat. Iaitu minta cari contoh hukum idgham bi gunnah dan idgham bila, dua-dua sekali idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah di dalam surah Al-Zalzalah. Surah apa? Surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam surah apa? Surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Okey. Boleh. Cari hukum idgham bi gunnah ataupun bila gunnah dalam surah Al-Zalzalah. Okey, 599, muka surat 599. 599. Boleh. Jadi yang ni nanti cuba cari daripada ayat 1 sehingga ayat Al-Zalzalah, ayat 1 sehingga ayat, ada berapa ayat kat situ? Ada 8 ayat. 8 ayat. So ayat 1 sampai ayat 8 cuba keluarkan, cari, tandakan ataupun bulatkan huruf hukum idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah dalam surah Al-Zalzalah. Okey, boleh? Jadi nanti kita semak sama-sama lah dalam grup ke nanti. Saya akan semak dan kita tengok contoh. Saya akan bagi jawapan dia, insya-Allah. Boleh? Okey, baik. So itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Ada soalan kerana nak tanya? Kalau ada boleh tinggalkan, insya-Allah saya akan bantu jawab pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Okey. Baik, kalau tak ada, kita berhenti dulu kelas pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga mendapat manfaat, moga-moga mendapat ilmu dan keberkatan kelas kita, insya-Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari sambung pada hari seterusnya, sesi yang seterusnya untuk hukum yang seterusnya. Pada hari esok, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari Selasa. Okey, untuk pembelajaran yang seterusnya, insya-Allah. Okey. Jadi untuk malam ini sampai itu saja, insya-Allah. Sebelum kita habis,
tamat kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Baik, terima kasih semua yang ikuti kelas Ustaz pada malam ini. Jazakallah khairan katsira. InsyaAllah jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم. Selamat malam semua. InsyaAllah.